السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita menyambung pengajian kita pada pagi ini dalam Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam wa Mufti Al-Anam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyyah Al-Harrani Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tu'minu al-firqatu najiyatu ahlu sunnati wal jama'ah bil qadari khairihi wa syarih. Dan berimannya firqah an-najiyah ahli sunnah wal jamaah itu dengan takdir Allah, sama ada baiknya dan buruknya. Wal imanu bil qadari ala darajataini, kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Dan beriman dengan qadar ini terkandung padanya dua derajat. Dia terdiri daripada dua derajat. Dan setiap darjah, setiap peringkat, darjat ini peringkat, terkandung padanya dua perkara. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah membahagikan beriman dengan qada dan qadar ini kepada dua peringkat. Sebahagian ulama seperti Ibn Qayyim rahimahullah membahagikannya kepada 4 martabat. Dan ini semua adalah benda yang sama, cuma cara kira saja. Ya, cara kira saja yang berbeza. So dia kata fad-darajatul ula, peringkat yang pertama, darajah yang pertama ini kita panggil ad-darajah as-sabiqah liwuqu'il maqdur. Peringkat sebelum berlakunya perkara yang ditakdirkan. Ini dia panggil peringkat sebelum berlakunya perkara yang ditakdirkan. Sebab itulah dia bagi kepada dua darjat. Dua darjat ni maksudnya dua peringkat, dua perkara yang kita kena beriman tentang perkara yang berlaku dalam alam ini. Yang pertama dari sudut sebelum ia berlaku, dan yang kedua semasa atau mengiringi ianya berlaku. So darjat yang pertama yang Syekhul Islam sebut ini ialah ad-darajah qabla wuqu'il maqdur, sebelum berlakunya perkara yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan dia ada dua perkara. Fad-darajatul ula al-iman bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu amiluna bi'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada, wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. Darjat yang pertama ialah beriman dengan bahawasanya sesungguhnya Allah telah mengetahui apa jua yang makhluk akan kerjakan dengan ilmunya yang qadim, yang ia disifatkan dengannya sejak azali dan secara abadi. Dia mengetahui segala keadaan makhluknya daripada taat dan maksiat, rezeki dan ajal. Kemudian Allah Ta'ala telah menulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz, segala takdir makhluk. Ya. So ini adalah darjat yang pertama dan terkandung padanya dua perkara. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua kitabah, penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita bincangkan daripada perenggan ini, start daripada perenggan ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah menceritakan kepada kita bagaimanakah cara ahli sunnah wal jamaah sepatutnya beriman dengan takdir Allah Ta'ala. So inilah perenggan yang kita bincangkan sekarang ini, ialah cara yang sepatutnya seseorang Muslim itu beriman dengan qada dan qadar. Itulah dia beriman dengan dua derajat qada dan qadar. Derajat sebelum berlakunya makdur dan ketika berlakunya makdur. Atau dalam pembahagian yang lain, ada 4 peringkat. Ilmu Allah, penulisan Allah Ta'ala dalam Al-Lauhul Mahfuz, masyiah kehendak Allah, dan juga penciptaan. Kemudian bahagian yang kedua yang Syekhul Islam bincangkan dalam Al-Wasithiyah berkenaan dengan takdir ialah aqidah ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan kita, pergerakan tangan kita, berjalan kita, bercakap kita, melihat kita, mendengar kita.
apakah hubungan perbuatan ini dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Adakah ia dicipta oleh Allah atau tidak dicipta oleh Allah? Akan dijelaskan. Dan ini adalah pembahagian yang Syekhul Islam lakukan dalam perkara ini. Ya. Dan kita telah bincangkan sebelum ini, ya, berkaitan dengan mukaddimah beriman dengan qada dan qadar. Kita dah ambil pada kelas-kelas yang sebelum ini, kita dah ambil dari segi ta'rifnya, dari segi apakah usul dan dasar beriman dengan qada dan qadar, ya, apakah persediaan-persediaan yang kita kena hadapi, ya. Jadi sekarang kita nak bincangkan cara yang sepatutnya kita beriman dengan qada dan qadar. Dan Syekhul Islam membahagikan kepada darjat. Dan sebahagian ulama lain kata dia 4 peringkat martabat. Dan ada yang kata dianya adalah rukun, arkan, ya. Tapi ini semua adalah tidak ada padanya khilaf, dia cuma tak kepelbagaian, ya, kepelbagaian. Dan yang paling baik kita sebut dia adalah rukun, arkan. Rukun-rukun beriman dengan qada dan qadar ada 4 perkara. Seperti mana kata nazim, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu kadha khalqun wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmu penulisan Allah Ta'ala, kehendaknya dan penciptaannya. Jadi Syekhul Islam memulakan perbincangan tentang derajat yang pertama. Apa derajat pertama? Al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu amilun. Derajat yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya Allah Ta'ala telah sedia mengetahui dengan ilmunya yang qadim. Jadi di sini Syekhul Islam menggunakan perkataan qadim. Ya. Dan Syekhul Islam jelaskan makna qadim di sini ialah alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Iaitulah ilmu yang Allah disifatkan dengannya, bersifat dengannya, Allah bersifat dengannya semenjak azali dan abadi. So, Syekhul Islam maksudkan dengan qadim di sini adalah qidam mutlak yang biasa digunakan oleh ulama ahli kalam untuk merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai qadim. Dan penggunaan qadim pada sifat Allah Taala datang dalam hadis doa masuk ke dalam masjid, a'udzu biwajhillahi al-karim wa bisultanihi al-qadim. Jadi datang perkataan itu, Nabi berlindung dengan wajah Allah yang mulia dan sultan kerajaan Allah yang qadim. Ya. Jadi di sini kalimah qadim datang penggunaannya dalam syarak untuk merujuk kepada Allah Jalla wa Ala ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-qadim ialah yang tidak ada permulaan. Berbeza dengan makhluk. Makhluk adalah hadis. Hadis di sini maknanya ada permulaan. Ada permulaan. Ya. Jadi Allah Ta'ala semenjak azali tidak ada permulaan. Dia bersifat dengan berilmu. Allah Ta'ala tidak bermula dengan jahil. Berbeza dengan makhluk. Makhluk Allah Ta'ala kata, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui satu apa pun. Ya. Jadi manusia bermula dengan jahil. Allah yang mengajarkan mereka, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Adapun Allah Jalla wa Ala, seperti mana kata para malaikat dalam cerita, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci kamu ya Allah, tiadalah bagi kami ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan. Engkaulah yang maha berilmu, maha bijaksana. Jadi tengok, kita dah bincang tak pasal ilmu Allah Ta'ala, kita dah belajar dalam al-asma' wa sifat. Ini antara sifat awal yang kita ambil. Sebab itulah beriman dengan qada dan qadar ini, dia sangat rapat hubungannya beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Kerana hakikatnya keempat-empat peringkat
semua derajat beriman dengan qada dan qadar atau rukun yang kita dah kata rukun tadi ni, ialah berkaitan dengan al-asma' was sifat. Jadi kalau seseorang itu ada penyimpangan, penyelewengan berkenaan dengan al-asma' was sifat, apa akan berlaku pada imannya terhadap qada dan qadar? Definitely, memang pastilah dia akan tersesat dalam masalah qada dan qadar. Ya, sebab itulah tidak ada firqah yang menyeleweng dalam al-asma' was sifat melainkan mereka menyeleweng dalam qada dan qadar. Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, semua mereka ini menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam masalah al-qada wal qadar. Ada tengok orang di Malaysia, celaru tak? Mereka dalam masalah qada dan qadar. Celaru. Sebab bila kita dijajah, ditakluk oleh golongan Ash'ariyah dan Maturidiyah, mereka menyebarkan pemikiran mereka yang menyimpang berkenaan dengan qada dan qadar. Jadi kita tak dapat melihat cara yang betul, cara yang sebenar dalam beriman dengan qada dan qadar ini. Naam. Jadi darjat yang pertama ini beriman dengan sifat Allah Ta'ala, itulah Allah Ta'ala maha mengetahui, sedia mengetahui apa jua perkara sebelum ia berlaku. Wa alima jami'a ahwalihim, him balik kepada makhluk, dan Allah mengetahui, telah mengetahui, fi'il madhi, segala keadaan mereka, minat ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal, dari segi taat yang mereka akan buat, maksiat yang mereka akan lakukan, rezeki yang mereka akan perolehi, berapa lama tempoh hayat mereka di dunia ini, semua ini Allah Ta'ala telah sedia mengetahuinya. Sejak bila? Sejak dia ada. Sejak dia ada. Ya, sejak dia ada. Itu dia. Kita kata sejak Allah Ta'ala ada, dia telah pun tahu benda ini. Tetapi ini adalah ilmu Allah. Tetapi kita belum wujud. Kita belum wujud. Ya, kita belum wujud. Kerana wujud lain. Tahu lain. Kita kena bezakan di antara maklum dengan maujud. Apa yang diketahui dengan apa yang wujud. Ya? Ada benda kita tahu, tapi dia belum ada. Tak? Sebab tu ulama mantik kata ilmu manusia ini sendiri dia ada. Dia panggil al-ilmul fi'li dengan al-ilmun fi'ali. Ilmu fi'li dengan ilmu infi'ali. Ilmu fi'li macam mana? Arkitek nak buat rumah. So dia tahu dulu dalam kepala otak dia rumah jenis apa dia nak buat, dia nak lukis apa semua. Lepas tu baru dia lukis plan dia. Kan? Jadi ilmu main dulu, lepas tu baru ada. Kan? Ada ilmu infiali. Orang yang tak tahu pasal rumah, bila dia tengok plan rumah, dia tahu berkenaan rumah tersebut. So dia ni ilmu dia ambil daripada benda yang wujud, dia tangkap. So ilmu makhluk ada fi'li dan infi'ali. Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak terkesan daripada benda luaran. Bahkan kewujudan alam ini adalah berdasarkan ilmu Allah. Berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Yakni ilmu Allah yang mana berdasarkannya lah Allah Ta'ala mencipta. Allah Ta'ala berkehendak. Itu maksud. Jadi Allah telah tahu apa yang akan berlaku. Termasuklah apa yang kita akan buat. Siapa yang akan join kelas pada pagi ini. Apakah perbincangan yang kita akan bincang pada pagi ini. Semua ni Allah Ta'ala dah tahu semenjak dia ada. Yang tidak ada permulaan. Azalan wa abadan. Ya. Itu. Jadi apa saja taat yang kita buat, maksiat yang kita buat, rezeki kita, ajal kita, semua ni telah pun diketahui oleh Allah. Kemudian bila Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala buat, kemudian kataballahu fil lawhil mahfuz maqadiral khalaiq. Kemudian Allah Ta'ala tulis. Tulis kemudian. Belakangan tulis. Nabi SAW kata, kataballahu maqadiral khalaiq
قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Allah telah menulis takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu arasnya berada di atas air. Allahu Akbar. Jadi dari segi tulis, berlaku kemudian sedikit. Jarak di antara Tuhan menulis takdir makhluk dalam alam ini, alam yang ada sekarang, alam sufli, alam bawah, alam dunia ini, ialah 50,000 tahun sebelumnya. Tapi 50,000 tahun tu apa ukurannya? Wallahu a'lam. Pasal masa tu matahari, bulan pun belum ada lagi. Kan? Bukan 50,000 tahun tu ukuran perjalanan matahari atau perjalanan bulan. Ya. Itu hanya ukuran yang Allah Ta'ala tahu. Ya. Tapi sentiasa ada ukuran masa. Ya. Banyaklah benda yang kita nak bincang dari segi filosofikalnya, banyak nampak. Takdir ni banyak. Ya. Naam. فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمِ قَالَ لَهُ اكْتُبْ. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan qalam, sejurus Allah Ta'ala ciptakan al-qalam, pena, pen, Allah kata kepadanya, tulislah. Qala ma aktub. Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang jadi sampai hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub. Semenjak Allah Ta'ala sejurus Allah Ta'ala ciptakan al-qalam, terus Allah Ta'ala berkata kepadanya, tulislah. Maksudnya bila qalam tu wujud saja, terus Allah Ta'ala kata dekat dia, tulislah, uktub. Qalam bertanya kepada Allah, ma aktub, apa yang aku nak tulis ya Allah? Qal, kata Allah Ta'ala, uktub, tulislah, ma huwa kainun, apa yang akan jadi, ila yaumil qiyamah, apa yang akan jadi, ma huwa kainun, sampai hari kiamat. Itu ulama kata, apa yang jadi lepas daripada hari kiamat tak termasuk dalam tulisan tersebut. Nah. Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa jua perkara yang menimpa manusia, ianya bukanlah sesuatu yang sepatutnya tidak kena kepadanya. Apa yang kena kepada kita bukanlah sesuatu yang tidak sepatutnya kena pada kita. Tak. Bahkan dia memang sudah diketahui oleh Allah dan telah ditulis oleh Allah benda tu akan kena pada kita. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang tidak dapat pada kita bukanlah sesuatu yang sepatutnya kita dapat. Jaffatil aqlam, telah keringlah pena. Habis dah dakwat dia. Wa tuwiyatis suhuf, dan telah dilipat suhuf. Lauhul Mahfuz telah pun ditutup. Ya. Tidak lagi ditulis, sudah selesai semuanya. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Syekhul Islam mendatangkan kepada kita dalil yang pertama daripada ayat Al-Quran ini, yang terhimpun padanya kedua-dua perkara ini. Apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya perkara itu telah pun tertulis dalam kitab. Sesungguhnya perkara itu pada Allah amatlah mudah. Wa qal ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang menimpa satu musibah di muka bumi ini dan tidak juga pada diri kamu, melainkan ia sudah pun ada dalam kitab sebelum kami melaksanakannya. Sesungguhnya perkara itu bagi Allah amatlah mudah. Wa hadha at-taqdir at-tabi' li'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi' jumlatan wa tafsila. Naam. Ini kita akan datang. Kemudian penulisan takdir ini pula ada beberapa peringkat penulisan. Takdir itu ditulis beberapa kali. Ada beberapa peringkat ditulis.
Itu kita akan bincang. Yang pertama, sebelum kita nak pergi pada penulisan, kita kata derajat yang pertama ni ada dua peringkat, ada dua perkara. Yang pertama beriman dengan ilmu Allah, yang kedua beriman dengan kitabah, penulisan Allah Subhanahu wa taala akan apa yang dia telah sedia tahu dalam Al-Kitab. Ya, dalam Lauhul Mahfuz. Jadi peringkat yang pertama ini kita kata kita beriman dengan ilmu Allah dan telah lalu dalil-dalil berkenaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan kita telah pun perincikan berkenaan dengan sifat ilmu Allah ini dalam kelas kita yang dulu, yang anda rasa masa tu sebelum pandemik lagi, kita dah buat di on-site ya. Kenaan kita bincang tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lupa yang kita dah belajar itu, rujuk balik. Sebab kita ada rakaman, recorded kan kelas kita ini. Ya, kita dah bincang. Pada awal wasitiyah, Syekhul Islam dah bawa mai sejumlah dalil daripada Al-Quran dan sejumlah dalil ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ilmu Allah kita kata Allah ilmunya alima ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang atau akan berlaku, dan apa yang tidak berlaku. Dan apa yang tidak berlaku itu, jikalau ia berlaku, Allah tahu bagaimana cara ia berlaku. So ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ringkas. Ya. Dan dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan di bumi ini khalifah. Kata para malaikat, apakah engkau hendak jadikan di bumi itu makhluk yang akan merosakkannya dan menumpahkan darah? Di sini ada dalil. Pasal apa dalil? Macam mana malaikat tahu manusia itu akan merosakkan di bumi dan menumpahkan darah? Siapa habaq? Jawapannya ada pada dua ayat lepas tu yang kita dah baca tadi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bagi tahu depa tidak ada ilmu melainkan yang Allah bagi tahu. Maknanya Allah bagi tahu kepada mereka apa yang akan berlaku. Jadi Allah dah tahulah bahawa manusia akan ada yang buat kerosakan di muka bumi, akan ada berbunuh-bunuh. Ya. Tapi malaikat tanya, ya Allah, apa hikmah ada benda ni? Kenapa engkau buat macam itu? Jadi ini yang Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ada benda lagi yang aku tak habaq, yang kamu belum tahu. Jadi Allah tahu juga apa kebaikan yang akan terhasil daripada wujudnya manusia ini. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. So ilmu manusia bukan daripada manusia, daripada Allah. Allah ajak. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنت إني أعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. Bila Nabi Adam AS bagi tahu kepada mereka semua nama-nama tersebut, maka falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu apa yang ghaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma kuntum wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa yang kamu nampak, yang kamu dedahkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Kata para ulama salaf, apa makna yang Tuhan tahu sembunyi di sini? Di antaranya ialah apa yang dalam hati iblis, yang iblis akan derhaka. Nampak kata alima min adama at-taubah.
wa 'alima min iblis al-ma'siyah. Allah Ta'ala tahu Adam akan buat dosa, kemudian bertaubat. Dan Allah tahu Iblis akan derhaka dan takkan bertaubat. Subhanallah. Jadi sebelum jadi benda itu, Allah tahu. Allah tahu segala yang ghaib. Di langit, di bumi. Apa yang belum berlaku, dan sudah pun tahu. So ini dalil bahawa ilmu Allah Ta'ala itu mendahului kewujudan. Mendahului kewujudan alam ini. Naam. Dan kita nyatakan bahawa tidak ada golongan yang mengingkari masalah ini kecuali sebahagian ahli falsafah dan juga Al-Qadariyah Al-Ula. Peringkat ilmu ini, golongan Qadariyah ada dua jenis. Qadariyah yang pertama, Qadariyah yang awal, Al-Ghulah, yang ekstrim. Mereka ini mengingkari ilmu Allah, iaitulah Ma'bad Al-Juhani dan pengikutnya. Kata Yahya ibn Ya'mur, "Zahara qibalana qaumun yataqaffawna al-'ilm, yaquluna innal amra unuf." Telah muncul negeri kami di Basrah orang yang menggali-gali ilmu. Mereka mengatakan semua perkara ini baru jadi. Allah Ta'ala tidak tahu. Jadi Ma'bad Al-Juhani punya akidah, Allah tidak tahu apa yang akan jadi. Sehinggalah benda tu, jadi ini amalan makhluk. Apa yang makhluk nak buat dari segi nak buat taat ke, nak buat maksiat ke, Allah Ta'ala tidak tahu daripada dakwa. Na'udzubillah min zalik. Dan disebabkan itulah mereka dihukum kafir oleh as-salafus salih. Kerana mereka mengingkari nas yang wadih, yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah berkenaan Allah Maha mengetahui. Dan golongan yang kedua yang mengingkari peringkat ini ialah Al-Falasifah seperti Ibn Sina, Al-Farabi, yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala hanya mengetahui ilmu secara kulliyat, bukannya juz'iyat. Allah hanya tahu secara kasar, bukan secara detail. Ini juga adalah kufrun akbar, mukhrijun anil millah. Naam. Dan ini benda disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau kita tengok lepas dia sebut berkenaan dengan di hujung perenggan, dia kata, "Fahadha al-qadaru qad kana yunkiruhu khulatul qadariyah." Peringkat ini, peringkat ilmu Allah ini telah diingkari oleh khulatul qadariyah, pelampau qadariyah, qadiman dahulu. Wa munkiruhu al-yawma qalil. Dan yang mengingkari perkara ini pada hari ini, pada zaman beliau adalah sedikit. Dan zaman kita ada, tapi tak banyak juga, sedikit. Zaman kita masih ada mereka yang tak percaya Allah Ta'ala tahu sebelum ianya berlaku. Ada, bukan tak ada. Tapi tidak famous, tidak masyhur dan sangat sedikit. Tapi ada dalam penulisan-penulisan sebahagian golongan, memang ada mereka tulis. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Dan bahagian ini, peringkat ini diteruskan dengan apa disebut sebagai Al-Kitabah. So yang pertama berkenaan dengan ilmu Allah. Kemudian ilmu Allah itu kemudiannya Allah Ta'ala menulis. Kita kata Allah tulis dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Al-Lawh Al-Mahfuz ni, lawh ialah papan. Kan? Tempat tulis, papan tulis. Yang terpelihara, yang terjaga. Kata Syekhul Islam apa tadi? ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. Dan kita dah sebutkan dalilnya. Di antaranya ialah hadis Nabi SAW yang kita sebut tadi, hadis sabda Nabi, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. Nabi bersabda, Allah Ta'ala menulis takdir makhluk sebelum dia menciptanya 50,000 tahun. Makhluk di sini ialah langit dan bumi. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, alam yang kita hidup sekarang ini. Sebab tak menafikan sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, Allah sudah pun mencipta benda lain. Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah ciptakan air. Jadi ada sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, ada makhluk, bukan tak ada makhluk. Sebab Nabi kata, wa kana arshuhu 'alal ma'. Sedangkan ketika itu Allah sudah pun arash Allah sudah pun berada di atas air.
Dan sebab itulah arash, dari segi mana yang dicipta dulu, arash ke qalam? Jadi jawapannya ialah arash lebih dahulu. Kemudian Allah dah ciptakan qalam. Adapun hadis yang satu lagi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan al-qalam, lalu Allah katakan tulis. Sama ada kita maksudkan hadis ini sejurus Allah Ta'ala. Kalau kita baca inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Kalau kita baca qalama, maknanya sejurus Allah Ta'ala menciptakan qalam, Allah terus berkata kepadanya tulis. Tapi kalau kita baca qalamu, inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Qalamu jadi khabar inna. Sesungguhnya yang pertama Allah Ta'ala ciptakan ialah al-qalam. Kalau kita baca macam itu, faham macam itu, atas pendapat yang kedua, qalam yang pertama, yang dimaksudkan yang pertama di sini ialah daripada alam sufli. Alam bawah, alam yang kita hidup sekarang ini. Alam dunia. Ya. Tak bermakna sebelum daripada alam ini, ada alam lain yang Tuhan dah cipta, iaitulah arash. Dan air dan apa sahaja yang Allah Ta'ala maha mengetahui akannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak kosong daripada mencipta. Tidak sunyi daripada mencipta. Kerana dia Al-Khaliq, Al-Khallaq. Dia maha pencipta. Dan dia maha melakukan. Tuhan tidak sunyi daripada perbuatan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap waktu dia ada perkara yang dia buat. Ya. Fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Dan Allah, dia sentiasa ada kehendak dan sentiasa ada perbuatan. Dan dia maha mencipta. Sebab dia maha mencipta, dia mesti mencipta. Dia pasti akan mencipta. Suatu soalan falasi kalau orang tanya. Boleh tak Allah Ta'ala tidak mencipta? Kita kata soalan falasi. Sebab Allah, perbuatannya datang daripada namanya, sifatnya. Sifatnya mencipta. So dia pasti mencipta. Ya? Dia pasti mencipta. Naam. Jadi peringkat yang kedua ataupun darjat yang kedua beriman dengan qada dan qadar ini ialah beriman dengan penulisan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan takdir tersebut. Kemudian Syekhul Islam kata, dan berkaitan dengan penulisan ni ada beberapa perkara. Yang pertama ialah alat yang digunakan untuk menulis itu ialah al-qalam. Jadi sebab dah datang dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Kan? Qalam. Bagaimana rupa qalam itu? Wallahu alam. Tapi Nabi kata jaffatil aqlamu wa tuwiyatis suhuf. Telah keringlah pena dan telah dilipatlah, telah ditutuplah buku catatan. Buku yang tulis takdir telah pun ditutup. Dah ditulis habislah. Maknanya dia adalah pena yang ada dakwat yang digunakan untuk menulis. Macam mana pena itu, macam mana dakwat itu, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Di mana ia ditulis? Ditulis takdir asalnya keseluruhannya ditulis di Al-Lawh Al-Mahfuz. Bagaimana rupanya? Daripada apa diciptakan? Wallahu a'lam. Datang riwayat daripada sebagian ulama salah diciptakan daripada yaqutatun hamra. Daripada delima merah. Macam mana delima tu? Adakah macam batu delima? Adakah macam batu delima kita buat kat cincin kita? Wallahu a'lam. Tak samalah. Tak sama. Ini batu delima di alam lain yang kita tak tahu macam mana. Kan? Tapi adalah persamaan itu, tapi tidak sama hakikatnya bagaimana. Esen dia tak sama. Kan? Nah. Yang ketiga ialah bila masa tulis, kita dah sebut tadi datang dalam hadis Amr bin Al-As 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa yang ditulis? Yang ditulis ialah segala apa yang berlaku dalam alam yang kita ada ini, alam langit dan bumi. So yang berlaku di luar daripada alam langit dan bumi zahirnya tidak ditulis. Maksudnya apa yang berlaku sebelum penciptaan langit dan bumi tidak ditulis. Yang berlaku ialah apa yang bermula daripada langit dan bumi diciptakan dan sehingga bila, sehingga apakah yang terakhir ditulis dalam Lauhul Mahfuz itu ialah sehingga berlakunya hari kiamat. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah.
Jadi sehingga berlakunya kiamat dan tidak ditulis padanya apa yang berlaku selepas daripada hari kiamat daripada amalan-amalan ahli syurga. Apa yang ahli syurga buat dalam syurga, apa neraka buat, semua itu tidak ditulis dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Nah. Walaupun datang dari riwayat yang lain, fajara al-qalamu fi tilka as-sa'ati bima kana wa ma huwa kainun ila al-abad. Maka kalam pun menulis semenjak daripada saat itu apa yang telah dan akan berlaku sehinggalah selama-lamanya. Tapi selama-lamanya di sini bukan bermakna selama-lama dalam tempoh zaman alam sufli, alam langit dan bumi. Ya, alam yang kita hidup sekarang ini. Ya, yang mana ini adalah alam yang kita tahu. Tapi apa lagi alam lain yang Allah Ta'ala cipta sebelum penciptaan langit dan bumi, dan apa yang Allah Ta'ala akan cipta selepas ini daripada alam syurga dan neraka, maka itu tidak termasuk dalam penulisan. Tapi Allah tahu. You see? Apa yang ditulis adalah berkenaan apa yang Allah tahu. Tapi bukan semua yang Allah tahu Allah Ta'ala tulis. So kena faham betul-betul. So dalam Al-Lawhil Mahfuz, apa yang Allah Ta'ala tulis itu ialah apa yang Allah sudah pasti tahu ia akan berlaku. Tetapi bukan semua yang Allah tahu Allah tulis dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Allah tahu apa yang kita akan buat di syurga nanti. Di akhirat nanti, apa yang setiap seorang ahli syurga akan buat setiap hari dalam syurga. Allah tahu tak sekarang ni? Dia sudah pun tahu. Apa yang ahli neraka akan jadi setiap hari dalam neraka? Dia tahu tak? Dia tahu. Infinity. Tidak ada kesudahan. Kita makhluk, kita tak boleh bayang infinity. Pasal kita finite. Kita ni ada batas, ada had. Ya? Ilmu kita terbatas. Itu bila kita sebut infinity, kita dah tak boleh kira. Habis. Kita dah tak tahu. Okay. Nah. Kemudian Musannif rahimahullah kata, وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. Dan penulisan takdir ini yang mengikut ilmunya subhanahu wa ta'ala berlaku pada beberapa tempat secara keseluruhan atau secara perincian. So penulisan takdir itu setelah mana ia ditulis di Al-Lawh Al-Mahfuz, ia juga ditulis, disalin daripada Lauh Mahfuz itu, ditulis beberapa kali, beberapa peringkat pula. Faqad kataba fil lawhil mahfuzi ma syaa. Allah Ta'ala telah menulis di Lauh Mahfuz apa jua yang dia kehendaki untuk dia tulis. Wa idza khalaqa jasad al-janin qabla nafkhi ar-ruh fihi ba'atha ilayhi malaka fayu'maru bi arba'i kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. Dan bila seorang manusia itu hendak diciptakan dalam perut maknya, bila dah berlalu padanya fintan wa arba'una yauma, 42 hari, maka dihantar malaikat untuk meniupkan ruh dan ditulis fayu'maru bi katbi arba'i kalimat. Diperintahkan kepada malaikat yang jaga janin itu untuk menulis 4 perkara. Apa yang disuruh tulis iaitulah bikatbi rizqihi, ditulis rezekinya berapa banyak, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, apa yang dia akan buat, adakah dia ni orang Islam, orang kafir, taat, maksiat, ya, wa syaqiyun aw sa'id, sama ada dia ahli neraka atau ahli syurga. Dan penulisan takdir umri, takdir sepanjang umur kita ini diambil daripada Al-Lawhil Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala perintahkan bila nak dicipta satu janin, Allah akan hantar malaikat untuk tulis lagi perincian rekod peribadi kita. Macam kita kata, kita kan ada rekod besar. Kemudian daripada rekod besar ini diperincikan, diberi pula salinan. Setiap orang ada rekod peribadi masing-masing, berkenaan diri masing-masing. So ditulis untuk kita pula, yang kita punya sahaja. Diperincikan, yang diambil daripada Al-Lawh Al-Mahfuz. Itu dipanggil At-Taqdirul Umri. Demikian juga setiap tahun akan ditulis At-Taqdirus Sanawi.
pada malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala kata, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam tersebut dipecahkan, yufraqu, dipisahkan setiap perkara yang telah mu'tamad. So ditentukan pada malam pada malam Al-Qadr itu takdir sanawi, takdir tahunan, ya, takdir tahunan. Apa yang akan berlaku dalam tahun tersebut, berapa banyak kelahiran, berapa banyak ayat hujan, apa penyakit yang akan ada, apa musibah yang akan, bencana apa yang akan berlaku, berapa ramai orang yang pergi haji, berapa ramai yang hidup, berapa ramai yang akan mati. Diperincikan untuk tahunan. So penulisan itu berlaku kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah at-taqdirul am asy-syamil, takdir alam keseluruhannya. Ini yang ditulis di Al-Lawh Al-Mahfuz bi 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita ada at-taqdirul bashari al-umri, takdir manusia secara umurnya. Ini ditulis setelah berlalunya 42 hari atau 40 hari janin dalam perut mak dia bila nak ditiupkan roh. Diperincikan takdir itu, dituliskan pula untuknya rezekinya, ajalnya, amalannya, ahli syurga atau ahli neraka. Ya. Kemudian takdir tahunan ditulis pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah anwa' al-kitabah. Ini adalah jenis atau peringkat penulisan takdir. Yang penting yang kita kena tahu dalam derajat yang pertama ini ialah sebelum Allah Ta'ala melaksanakan apa-apa kehendaknya di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, maka dia sudah pun tahu. Dan dia sudah pun rekodkan. Dia sudah catatkan. Seperti mana dalil yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Semuanya sebelum Allah Ta'ala laksanakan telah pun tersedia, tertulis dalam kitab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. So ini adalah peringkat ataupun derajat pertama yang dipanggil ad-darajah as-sabiqah liwuqu'il maqdur. Peringkat sebelum berlakunya sesuatu yang ditakdirkan berlaku. So apa yang kita kena beriman, kita kena yakin Allah Ta'ala telah tahu dan Allah telah tulis. Naam. Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, kita bercukupan sekadar itu dulu untuk pagi ini. Dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan bi'idznillah ta'ala pada derajat yang seterusnya, itulah al-masyiah dan juga al-khalq. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.